Datuk Yang di-Pertua, untuk memastikan ekonomi dibuka dengan selamat dan mengurangkan risiko penularan virus COVID-19, pematuhan kepada SOP terutamanya di tempat kerja adalah amat penting. Oleh itu, bagi kerja-kerja mengubah suai fasiliti perniagaan supaya mematuhi keperluan SOP seperti pengudaraan serta ruang duduk pelanggan dan pekerja, kerajaan bercadang untuk melanjutkan potongan cukai ke atas kos pengubahsuaian dan pembaruan premis sehingga RM300,000 sehingga 31 Disember 2022. Selanjutnya, bagi syarikat yang berdaftar di bawah Safe at Work, potongan cukai tambahan sehingga RM50,000 ke atas perbelanjaan sewaan premis penginapan pekerja akan dilanjutkan untuk 1 tahun lagi. Bagi menambah peluang penyertaan dalam perolehan kerajaan, syarat keperluan pendaftaran akan dipermudah. Syarikat yang pertama kali mendaftar sijil pendaftaran perniagaan MOF dikenakan bayaran cuma RM150 berbanding RM450 sebelum ini. Sebagai tambahan, syarikat yang beroperasi dari premis perniagaan jenis SOHO, shared partition dan co-working space juga dibenarkan mendaftar. Untuk memberi kemudahan kepada pelawat perniagaan dan pelabur, sebuah Business Traveller Centre telah dibuka di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Pusat ini memudahkan ketibaan pelawat perniagaan jangka pendek yang dikecualikan daripada menjalani kuarantin wajib tertakluk kepada pematuhan SOP yang ketat. Tahun hadapan, sebuah pusat sereniti yang sama akan disediakan di Johor untuk pelawat perniagaan jangka pendek dari Singapura dengan kos RM10 juta. Setiap kali saya berjumpa dengan usahawan PMKS, mereka yakin bahawa tahun 2022 ialah masa untuk kembali merancakkan ekonomi negara. Namun setelah 2 tahun diselubungi pandemik COVID-19, mereka tetap memerlukan bantuan sebelum boleh bangkit semula sepenuhnya. Oleh itu, kerajaan mencadangkan beberapa inisiatif berikut. Pertama, penangguhan bayaran ansuran cukai pendapatan bagi PMKS selama 6 bulan sehingga 30 Jun 2022. Kedua, semua perniagaan dibenar membuat pindahan anggaran cukai pendapatan dikena bayar dalam bulan ke-11 sebelum 31 Oktober 2022. Ketiga, potongan cukai khas sehingga Jun 2022 kepada pemilik bangunan atau ruang perniagaan yang memberikan pengurangan sewa sekurang-kurangnya 30%. Dan keempat, kerugian terkumpul yang tidak dapat diserap boleh dibawa ke hadapan untuk tempoh daripada maksimum 7 tahun taksiran berturut-turut kepada maksimum 10 tahun taksiran berturut-turut. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan telah komited untuk memastikan Malaysia terus menjadi destinasi pelaburan yang menarik dan dapat memberi kesan limpahan signifikan kepada ekonomi. Strategi kedua pula adalah untuk memacu pelaburan strategik dalam sektor-sektor utama dan mengukuhkan pemboleh pertumbuhan. Dana khas pelaburan strategik sehingga RM2 bilion disediakan bagi menarik pelaburan asing strategik dalam kalangan syarikat multinasional, khususnya yang dapat melengkapkan rantaian nilai industri dan memacu penjanaan pekerjaan berteraskan pengetahuan dan peluang pembangunan PKS tempatan. Bagi memperkasa daya pemulihan ekonomi negara, bajet ini memperuntukkan RM25 juta untuk meneroka pelaburan berimpak tinggi dan pasaran ekspor baru melalui misi perdagangan dan pelaburan. Untuk memenuhi keperluan kemahiran terutamanya oleh industri dengan nilai aktiviti tambah tinggi, RM80 juta akan disediakan melalui MITI bagi melatih 20,000 pekerja bagi menyokong kluster industri seperti MRO di Subang, E&E di Kulim dan kimia di Gebeng. Di samping itu, RM50 juta juga disediakan melalui Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri seperti di Sarawak, Johor dan Pulau Pinang bagi meningkatkan tahap kemahiran TVET untuk 5,000 pekerja dalam bidang seperti kimpalan minyak dan gas, otomasi perindustrian dan mekatronik. Saya berpeluang bertemu dengan Encik Kamarul Muhammad, pengasas syarikat Aerodyne Group di Cyberjaya, dan berasa amat kagum dengan perkembangan syarikat Bumiputra ini. Syarikat Aerodyne telah memulakan operasi pada tahun 2014 dengan hanya 3 orang pekerja saja. Pada hari ini, Aerodyne telah berkembang pesat dan dinobatkan sebagai syarikat terbesar di dunia dalam industri perkhidmatan teknologi drone. Maka, bagi terus merancakkan pelibatan pemain industri tempatan mencuburi bidang ini, geran padanan bernilai RM100 juta disediakan untuk syarikat PKS Bumiputra meneroka peluang perniagaan dalam bidang aero angkasa. Bagi meningkatkan produktiviti melalui otomasi, kerajaan turut menyediakan RM100 juta bagi geran padanan otomasi pintar kepada 200 syarikat pembuatan dan perkhidmatan untuk mengotomasikan proses perniagaan mereka.
Kerajaan juga akan melanjutkan allowance pelaburan semula tambahan selama 2 tahun lagi bagi syarikat sedia ada di Malaysia yang telah tamat tempoh kelayakan EPS dan EPS khas. Tempoh keseluruhan EPS tambahan ini kepada 5 tahun. Langkah ini adalah antara cadangan daripada pasukan petugas khas Pemudah Cara Perniagaan atau Pemudah yang telah dipertimbangkan untuk bajet 2022. Maka kerajaan akan terus meneliti cadangan seumpamanya bagi menambah baik kelancaran urusan perniagaan atau ease of doing business demi memacu pelaburan. Dalam melahirkan lebih ramai PMKS halal yang dapat bersaing di peringkat antarabangsa, 25 juta ringgit diperuntukkan kepada Halal Development Corporation untuk melaksanakan pelbagai program termasuk penjenamaan digital produk halal PMKS dan program peningkatan kebolehpasaran produk halal PMKS.